Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. So, bab 2 hari ni ulang kaji bab 2. Kita terus pergi kepada soalan lah nah. Senang. Okey, apakah maksud gizi seimbang? Apa maksud gizi seimbang ni? Gizi seimbang ni lah. Awak ambil yang ini je, jawapan dia sampai habis ni. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. So, itu maksud gizi seimbang. Salin saja awak akan dapat jawapan tu. Dan dia ada 3 contoh malnutrisi. Okey. Sebelum kita pergi tu kan, malnutrisi ni apa? Malnutrisi ialah kekurangan dan kelebihan kelas makanan. So kalau orang tu kurang sesuatu jenis nutrien dalam makanan, uh, sekejap eh. Cikgu,
Okey, sorry sebab ada call masuk. Terpaksa jawab sebab orang yang jarang call kan. Takut ada apa-apalah. Dengar dah? Dengar-dengar. Maaf ganggu awak 5 minit. Dah ada 5 minit jugalah kan tadi kan? Lebih. Okey, so kita sambung balik. So saya nak bagi tahu tadi pasal malnutrisi. Malnutrisi ni adalah kekurangan ataupun terlebih makanan. So macam kalau kita makan kurang, kita makan lebih sesuatu nutrien dalam makanan tu, bukan dalam satu makanan, maksudnya sepanjang kita hidup ni kita terlebih ambil sesuatu jenis nutrien ataupun terkurang, maka kita dikategorikan, kalau kita dapat penyakit lah, nauzubillah lah kan. So dia dikategorikan sebagai malnutrisi. So ada beberapa jenis malnutrisi. Awak memang wajib ingat antaranya adalah goiter iaitu kekurangan iodin, scurvy, gusi berdarah akibat kepada kekurangan vitamin C, marasmus, karbohidrat, kwashiorkor, kekurangan protein, riket, kekurangan vitamin D dan kalsium lah. Okey, jadi ini antara yang benda yang memang awak kena ingat sekurang-kurangnya ini. Okey, dalam soalan PSA objektif selalu tanya ataupun soalan struktur pun dia akan tanya. Tolong, tak ada cara, memang kena ingatlah yang tu. Okey, then kita pergi kepada dia punya 3 contoh malnutrisi, awak boleh bagilah. Yang paling senang, marasmus tu biasa pelajar tak berapa ingat. Yang biasa pelajar ingat scurvy, kwashiorkor yang paling ramai ingat tapi tak ingat nak eja macam mana. So kena ingat ejaan dia kwashiorkor. Kwashiorkor. So, memang kena ingat ejaan. Baru awak akan dapat markah sebab dia memang term kekurangan protein tu kita panggil sebagai kwashiorkor. Kalau awak nak tengok orang ni macam orang Afrika. Perut buncit tapi tuan ni kurus kering sampai nampak tulang lah. Okey, lepas tu kita ada riket. Riket tu pun biasa pelajar senang ingat. Riket, scurvy, kwashiorkor dengan goiter. Memang pelajar selalu ingat lah. Okey, dia ada banyak lagi tapi yang ini antara beberapa yang awak patut ingat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan malnutrisi, kekurangan ataupun terlebih sesuatu nutrien makanan lah. Awak boleh ambil direct dekat nombor 4 tu, kekurangan dan kelebihan kelas makanan. So jelaskan konsep pinggan sihat Malaysia. Yang tu ambil je daripada atas juga. Isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain yang dalam petak ni. Ambil yang dalam petak ni. Isi separuh pinggan dengan buah dan sayur, isi suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain. Itulah maksud konsep pinggan sihat Malaysia. So kita bahagikan pinggan kita, satu pinggan itu dengan suku nasi ataupun karbohidrat, sumber karbohidrat, suku protein ataupun contoh nama protein kita kan, ikan ke apa-apa kan, daging ke ayam ke boleh lah sebab dia macam sumber protein kat situ. Okey, dan separuh adalah terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. So barulah kita akan dapat gizi yang seimbang sebenarnya. Kita tak berapa nak guna dalam piramid makanan sebab ini lebih elok. Dan ini yang diperkenalkan bermula tahun 2019 sebenarnya, akhir 2019. Pinggan sihat Malaysia. Okey, so settle untuk pinggan sihat Malaysia. Gizi seimbang dan nilai kalori yang pertama. Okey, nilai kalori lah yang ni. Nilai kalori ni adalah nilai ataupun tenaga bagi sesuatu makanan. So jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan makanan. Sepatutnya eksperimen ni kita buat. Kita memang patut buat eksperimen ni. Eksperimen ni senang saja. Bila awak bakar sampel makanan dekat bawah ni, contoh kalau awak bawa mai roti, sebab saya selalu buat eksperimen ini dengan budak biologi. So saya suruh dia orang bawa makanan yang dia orang nak bawa daripada rumah. Kalau bawa roti ke boleh, bawa biskut boleh, nak try kan. Tapi yang saya sediakan di sekolah adalah 2 jenis kacang. Sebab kacang tu dia ada protein. Satu kacang ada protein, satu kacang ada banyak kandungan lemak. So kita buat dengan kacang lah kat sekolah. Tapi saya suka untuk pelajar saya bawa apa je yang awak nak test. Nak tengok kan, kita nak tengok mana yang mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi. So biasa saya syorkan bawa biskut satu, roti satu, siapa-siapalah. So bila kita dah siap bakar kacang, kita akan letak biskut untuk mewakili lemak dan juga karbohidrat yang ada dekat dalam tu. Kalau roti memang untuk karbohidrat sajalah. So kalau nak bakar
nak bakar nasi susah. Jadi kita ambil bakar ni je lah. Bakar roti. Itu boleh mewakili karbohidrat. Senang saja. So kita akan bakar tu kita akan tengok perubahan suhu air. Maksudnya sebelum awak bakar, awak sukat dulu suhu air. Confirm lah suhu air tu macam suhu bilik je. 27 ataupun 26 darjah Celsius. Bila awak bakar tu awak tu macam bangsa benda ataupun kita bangsa benda lah biasa tujukan kepada kita punya sampel makanan, katakanlah roti dekat bawah tabung uji ni tadi kan. Kita tujukan Allah Akbar. Ni kita nak start bakar tu betul kita akan guna bangsa benda, kita akan hala kepada kita punya sampel makanan ni. Kalau kat sini kacang kita halakan dia sampailah dia boleh terbakar sendiri. Bila dia boleh terbakar sendiri, kita dah alih dah bangsa benda tu. Kita biarkan je dia terbakar sehinggalah dia padam sendirinya. Kalaulah kita tengok makanan tu ada lagi bahagian yang tak terbakar, kita kena bakar sikit lagi tambah. Biar dia betul-betul complete pembakaran dia. Sebanyak kalau macam kacang sampai habislah dia akan terbakar. Waktu dia terbakar tu air akan naik suhunya. So kita akan sukat suhu yang stabil lah. Bukan stabil macam mana nak cakap awak dia akan naik. Dan agak lama dia berhenti dekat situ kita ambil bacaan tu. Jadi perubahan suhu awal dan akhir tu kita ambil. So lepas tu kita akan masukkan dekat dalam pengiraan. Pengiraan dia untuk kira berapa nilai kalori pada sesuatu jenis makanan itu. So apa maksud nilai kalori? Salin saja nombor 1. Nilai kalori iaitu nilai tenaga bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Senang saja. Unit SI bagi kalori joule per kilogram. Ada juga dekat dalam kamu punya buku ni, dia punya ni kan. Ni KJ pun boleh, kilojoule gram negatif 1. Kan awak kata KJ Khairi Jamaluddin pula. Tidak. Dia boleh sama ada nak ambil JKG atau kilogram kilojoule gram negatif 1. Boleh. Tapi kalau unit SI mesti ambil JKG negatif 1. Kalau KG negatif 1 ni bila kita kira dia bagi dalam unit kilojoule, ambil je lah dalam unit kilojoule. Sebab sains dia mudah, dia tak payah tukar kepada unit SI. Bila kita mengira. Kita ambil saja apa yang diberi. Okey. So, namakan radar khas yang digunakan untuk mengukur nilai kalori makanan, bom kalorimeter kan. Kalorimeter bom lah kalau bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Yang apa macam bahasa Inggeris. Bom kalorimeter. Ikutlah yang penting benda tu. Okey, namakan radar khas dah. Berapakah nilai dalam unit joule bagi 1 kalori? Okey, 4.2 kg. 4.2 kilojoule. Siapa yang tak buat lagi, buat. Siapa yang dah buat, boleh tanda right je lah awak punya buku tu. Okay, rajah 1 menunjukkan cartapai pecahan nilai kalori makanan bagi suatu makanan. So, dia ada 100% karbohidrat. Apakah makanan yang sesuai bagi carta di atas? 100% karbohidrat. Karbohidrat apa? Gula ke, minyak sawit ke, daging ke, beras? Apa jawapan awak? Gula. Gula. Okey, dia gula nah. Minyak sawit ada apa? Lemak. Tulis dalam kurungan lemak. Tepi dia. Daging ada apa? Protein. Protein. Okey, beras ada apa? Nasi. Ya Allah. Bukan. Nak apa tu? Nak dia punya nutrien. Beras ada karbohidrat tapi dia ada serat juga nah. Jadi situ awak buat beras karbohidrat campur serat. So apakah yang nombor 6 pula? Lemak kan, 1% lemak. Apakah makanan yang sesuai bagi carta di atas? 100% lemak. Awak apa? Sawit. Minyak sawit. Sama dia macam kat atas. So tempat gula awak tulis karbohidrat. Tempat daging awak tulis protein. Ada lemak juga sebenarnya daging ni, protein campur lemak. Beras awak tulis itu, tadi saya kata apa, karbohidrat campur serat kan. So gitulah. Okay, next. Nombor 7. Rajah 3 menunjukkan carta pai pecahan nilai kalori bagi sesuatu makanan. Okay. Apakah makanan yang sesuai bagi carta di atas? So dia ada karbohidrat 76%, dia ada air, dia ada protein, dia ada lemak. So karbohidrat tu banyak. Lepas tu dia ada protein, dia ada lemak, dia ada air. Kat sini mana paling sesuai? Beras. Beras. Beras lah.
So kat situ juga ada protein, ada lemak sikit, beras, ada air kan. Okay, tapi dia tak boleh tulis. Setahu saya mesti ada serat sebab beras ni daripada padi. Padi tu dia mesti ada serat. Tak apalah, kita ambil je yang dia bagi ni kan. Cikgu ni buat macam ni. Okay, langkah prestasi. Yang ni esei, saya tinggal dulu kejap Nanti kita usik jugalah, tapi biar dulu. Esei. Okey, latihan prestasi yang ini, yang ini ni, okey boleh. Darjah 2 menunjukkan sesuatu pinggan mengikut konsep pinggan sihat Malaysia. So, P tu apa orang nak letak? Sebab dia letak sini ikan. So, kat sini apa? Nasi. Okey, nasi kan. Ataupun, kalau dia minta, dia dah bagi pilihan. So, ambil nasi letak dekat P. Q, Sayur-sayuran. Q sayur-sayuran. Ingat, suku separuh. Suku separuh. Suku karbohidrat, suku protein, separuh. Sebenarnya sepatutnya suku buah, suku sayur-sayuran. Tapi dia sekalikan dua-dua tu. Sebab apa yang ada dekat dalam buah dan sayur-sayuran, dia ada serat, dia ada serat, dia ada vitamin, dan dia ada mineral. So boleh sekali je. Sebab tu dia buat suku separuh. Apakah yang dikatakan sebagai gizi seimbang? Apa makanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Patutnya ada dekat depan lah kan. Depan lagi buku surat mana alamak tak ada buku surat. Depan lah ada bab 2 nutrisi dan teknologi makanan tu, dia ada maksud gizi seimbang. Boleh ambil dekat situ. Apakah yang perlu dipraktikkan dalam amalan berkonsepkan pinggan sihat Malaysia? Sekali lagi dia tanya benda sama. So explain je lah. Makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari, iaitu suku karbohidrat, suku protein, separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu untuk C Boleh ke? Ke laju? Melak. Salin je jawapan yang tadi. Kat Wano. muka surat konsep pinggan sihat Malaysia tu. Suku separuh je tak boleh ya? Sama je. Isi suku pinggan dengan nasi. Macam dalam buku. Ni ambil yang ni. Ambil dalam muka surat. Ada petak-petak tu kan. Salin dia ni. Isi suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Isi separuh pinggan dengan buah dan sayur-sayuran. Isi suku pinggan dengan ikan dan sumber protein. Tak kisahlah turutan awak tu, tapi yang penting awak masukkan semua tu. Untuk konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan seharian. Okey. Amalan makanan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu merupakan salah satu amalan yang baik. Cadangkan satu contoh snack yang sihat. Jangan bagi saya kopok kepek-kepek yang awak makan sambil tengok TV ke apa semua, tak nak. Yang itu memang snack, tapi itu bukan snack yang sihat. Ingat yang tu. So apa snack yang sihat kat sini? Boleh bagi. Kacang. Buah-buahan dan kekacang. Betul, snack itu biasa. Twisty. Apa lagi? Awak ada macam-macam lah kan. Yang Mr. kalau Potato. Mr. Potato lah. Lepas tu apa lagi? Coklat-coklat. Betul, itu snack sebenarnya. Tetapi dia bukan snack yang sihat. Snack yang sihat Buat ini pedas tu oleh lah. Buat pedas tu. pedas. Nama kedai itu. Ya buat daripada lada kedai tu pedas. Ghost pepper. Apa dia Harus snack ke biar warna hitam. Ya, potato hitam. Gini. Awak tengok dekat dalam dia berapa banyak MSG dia masukkan. Berapa banyak bahan kimia yang dia dah masukkan. Kalau dah ada benda tu semua, dia bukan snack yang sihat. Ya pedas api aku. Dia Tak sihat tu, tak Pedas sihat. api. Makan jerit lah tu. Yang tu nak cari penyakit tu. Tak boleh lah yang tu. Okey, yang ini ni sayur-sayuran dan buah-buahan.
Tapi jangan pula awak pergi makan buah jeruk. Jeruk buah kan, itu dah tak sihat. Kenapa jeruk buah tak sihat? Dia dah ada banyak garam dan gula untuk buat proses penjerukan. So tak sihat. So yang apa yang sihat ni? Yang sihat ini adalah yang macam, kalau boleh yang segar, buah-buahan tu yang segar. Ke kacang tu tidaklah awak makan kacang macam apa contoh kacang yang awak beli tu kan, yang ada cap tangan, apa benda tu. Okey sikit daripada benda lain. Tapi kalau boleh, kacang rebus, macam tu. Yang Kuatir. yang minimum proses pembungkusan dilakukan, pengawetan dilakukan. Maka kita akan consider dia sebagai snack yang sihat. Okey, faham? Apa maksud snack yang sihat dekat sini? Boleh kan? Yang penting yang bukan awak beli dekat supermarket lah, senang. Ataupun dekat kedai. Yang itu snack yang tak sihat. Yang ni betul awak beli kat supermarket, tapi yang segar, lepas tu awak balik, awak kerat, makan sambil tengok TV. Yang segar yang tidak diproses oleh orang. Awak yang proses kat rumah, okeylah sikit. Awak nak buat jeruk kan, buat jeruk kat rumah, okeylah sikit. Awak tidak taruh ibu ke apa benda dipanggil, yang boleh sampai tahan lama jeruk. Kalau buat sendiri, okey sikit lah daripada yang awak beli tu. Boleh lah. Tapi janganlah cerita pasal benda tu untuk sains awak. Awak takkan dapat markah kalau awak bagi tahu jeruk. Jeruk buah, tak dapatlah markah. Buah je, buah-buahan. Paling senang. Okey, tandakan right bagi hidangan yang memenuhi konsep pinggan sihat Malaysia lah. Yang ni takkanlah salah kan. So, kena karbohidrat suku, protein suku, sayur dan buah-buahan separuh. So, yang ini kan, yang last ni kan. Yang apa? Betul kan? Yalah, saya tak pergi lama-lama lah. Ni eksperimen yang sepatutnya awak buat. So kat sini dia bagi kacang tanah, ikan bilis boleh lah. Sebab awak nak pin dia. Yang penting boleh pin dekat sini. Nasi awak nak pin macam mana? Sebiji nasi nak pin. Awak kena cocok pada jarum tu. Ikhtiar macam mana? Tak tahu nak cocok kalau nasi dekat jarum. So kita tak ambil. Biasa kita letak kacang tanah. Roti macam saya cakap tadi. Ikan bilis. Biskut pun boleh. Bukanlah sekeping roti sebesar-besar roti tu. Tidak. Awak kerak lah. Lepas tu awak timbang. Sebab dia timbang. Bila dia timbang tu, kita akan guna ni. Jisim ni, kita akan ada penyeraan dekat sini. Jisim makanan. Jisim sampel makanan. Tak kisahlah yang kacang tanah tadi awak timbang dapat 0.5. Tapi bila awak timbang roti dapat 0.6. Tak apa, tak sama. Sebab dia per dekat bawah ni, per jisim makanan tu tersebut. Jadi kita akan dapat valid punya bacaan. Tetap dapat valid punya bacaan walaupun kita tidak malarkan jisim makanan. Sebab kita bahagi dengan jisim makanan dekat bawah ni. Berapa dia punya kilogram kan. So memang tengok dia punya sipir kiraan ni wajib ingat. Minta tolong. Bila awak dah kena buat eksperimen ni, maksudnya kalau dia nak tanya soalan ni, memang dia akan tanya, kemungkinan besar dia tidak bagi awak formula. Tetapi pengalaman sebelum-sebelum ni dia bagi. Cuma saya tak tahulah KSSM ni formatnya dia bagi ke tidak. Kalau KBSM memang dia bagi formula, awak hanya perlu masukkan saja. So jisim air ni adalah berapa banyak air yang awak masukkan dekat dalam tabung uji. Biasa saya suruh pelajar saya masuk 10 ml. 10 ml tu bersamaan dengan 10 gram. So dia dah malar semua. Jisim sampel makanan dekat sini dia malarkan. Tapi biasa saya tak malarkan sebab susah nak malarkan jisim sampel makanan. Tak apa, kenapa tak apa? Sebab kita per dengan jisim sampel makanan dekat bawah ni. Okay, then kita memang guna formula ni je. So tak kisahlah jisim sampel makanan tu berapa. Perubahan suhu air, macam saya cakap tadi, suhu awal biasanya 27-28. Kalau awak buatlah eksperimen ni. Lepas tu katakanlah naiklah suhu dia tu pergi sampai 40. Jadi 40 tolak dengan 28. Dapatlah berapa perubahan suhu air tu. Masuk je formula dekat sini. Lepas tu bahagi dengan berapa gram sampel makanan yang dah awak timbang. Kita susah sebenarnya nak buat 1 gram ni, nak dapat fix 1 gram. Nanti awak kerat. Tak dapat bergejam nak bagi dapat 1 gram. Jadi saya tak pernah malarkan. Sebab dalam eksperimen biologi saya tak pernah malarkan jisim sampel makanan. Saya bagi je dia nak kerat berapa. Sebab memang dah per dengan jisim sampel makanan. Tak ada masalah sepatutnya. Okay, kali dengan 1000. So kita akan dapat berapa. Memang eksperimen ni antara eksperimen yang menyeronokkan lah. Sebab kita tahu, banyak mana makanan yang kita makan tu bagi tenaga pada kita. So jangan awak ingat,
Bila makanan tu kita bakar, dia menyala, oh dia ada plastik. Tidak. Biskut kan ada dulu kan viral, biskut. Bakar biskut, biskut tu terbakar. Lepas tu orang tu pun kata biskut tu ada plastik. Masya Allah. Kita Ikut makan jaga. makanan sebab kita nak tenaga. Apa buktinya ada tenaga dalam makanan tu? Bila kita bagi dia api, dia boleh menyala sendiri. Maksudnya dalam dia memang ada tenaga. Dan tenaga itulah kita gunakan setiap hari untuk meneruskan kehidupan kita. Even untuk bernafas kita gunakan tenaga. That's why lah kita kena makan. Sebab makanan memberikan tenaga. Ini bukti kenapa makanan tu ada tenaga. Macam mana makanan tu ada tenaga. Tapi dalam badan kita, kita tidak bakar dengan api. Kita bakar dengan oksigen. Ingat tu. Faham? Oh, kalau bakar dengan api, bila awak nak hidup? Tadi tak ada api dekat dalam badan kita. Yang ada adalah oksigen. Macam mana oksigen buat kerja? Dia mengoksidakan makanan yang kita makan. Dan awak dah belajar dah proses pengoksidaan tahun lepas. Macam mana apple, kan? Apple awak biar je pun dia teroksida. Nampak tak? Tak semestinya kita bakar makanan itu, maka makanan itu akan menghasilkan tenaga. Apple yang kita biarkan saja, dia kena udara. Udara tu ada oksigen. Dia akan teroksida. Dia akan berubah. That's why lah apple yang lama awak dedahkan, dia punya dia punya tenaga dah kurang daripada tenaga yang ada dalam apple segar yang awak terus makan bila awak dah koyak. Faham Boleh Lepas ni janganlah buktikan awak ni belajar sains. Maka kalau orang kata, orang tunjuk pula lepas ni dekat awak gambar makanan tu terbakar. Orang tu pun kata, jangan makan biskut ni sebab biskut ni ada plastik. Masya Allah. Mana ada plastik? Memang biskut tu ada tenaga. Awak boleh cakap lah kat dia, biskut tu ada tenaga sebab tu lah biskut tu terbakar. Takkanlah kacang orang nak buat tiru macam kacang kan daripada plastik. Biskut tu orang boleh katalah masukkan plastik dalam biskut, awak pun makan. Padahal tu adalah salah satu cara untuk menjatuhkan bisnes seseorang lah. Tidaklah sebenarnya. Kalau kita belajar sains, kita tahu benda tu. Ingat tu. Kenapa kita makan makanan? Sebab kita nak tenaga daripada dia. Macam mana boleh ada tenaga? Ni lah buktinya. Kita buat eksperimen ni nak bagi tahu dalam roti ada tenaga. Roti tu boleh mendidihkan air. Sebenarnya tak adalah sampai mendidih air tu. Air tu akan naik suhu. Bila suhu air naik, mana perubahan suhu tu? Dalam roti tu ada tenaga. Samalah sebab reason itulah yang kita buat. Kenapa kita kena makan? So kalau awak rasa awak kekurangan tenaga, cepat-cepat pergi makan. Faham? 5C? Faham aku. Okey. Adakah hipotesi diterima? Mestilah hipotesi diterima kan. Apakah kesimpulan bagi eksperimen ini? Apa kesimpulan dia? Walaupun kita tak buat eksperimen ni, saya terang lah. Sebabnya nanti kan tak tahu tak bila tahu awak nak boleh buat eksperimen. Apa kesimpulan dia? Kalau kita bandingkan antara tiga mana dah? Tiga ni. Antara kacang tanah, ikan bilis dengan roti. Bila awak buat eksperimen kan, sebelum awak buat eksperimen, kita dah boleh ramalkan inference dia tau. Saya nak tanya awak, dalam kacang tanah ada apa? Ada nutrien apa dalam kacang tanah? Dalam kacang ada apa? Pilihlah antara karbohidrat, protein, lemak, apa lagi? Mineral, vitamin, air, satu lagi apa? Serat. Pilih antara 7 tu. Dalam kacang ada apa? Lemak aku. Lemak. Lagi siapa nak bagi tahu? Bolehlah tulis lemak. Lagi? Tak cukup. Dia ada satu lagi. Tadi saya ada dengar siapa yang cakap. Protein. Protein. So tulis dekat tepi bawah ni, tak apa, tepi kecil ni. Kan, jangan tulis dekat dalam tempat ni sebab yang ini nilai kalori makan yang awak kena ingat. Kena kira. Lepas buat eksperimen bawah ni sikit je. Awak tulis protein campur lemak. Kenapa ada lemak? Sebab kacang ni dia boleh hasilkan minyak kacang. So dia ada lemak tak tepi. So ada lemak kat situ. So tulis situ protein campur lemak. Tapi kalau dia lebih banyak protein berbanding lemak. Okey, ingat semua kekacang ada protein. Okey, dalam ikan bilis pula, ada apa dalam ikan bilis?
Dalam ikan lah. Tak payah dalam bilis tu. Sama lah juga macam kacang tanah. Janganlah cari dalam tanah. Dalam tanah ada apa? Dalam ikan ada apa? Protein. Okey, ada protein. Mungkin juga ada air. Tapi biarlah yang tu protein. Awak tulis protein je bawah ni. Okey, sekarang roti. Dalam roti ada apa? Hak utama. Karbohidrat. Ada karbohidrat. Tadi dia kata ada air sikit. Lepas tu ada lemak sikit kan? Sebab bila kita buat roti, untuk nak buat roti awak kena tahu kita kena taruh mentega, kita kena taruh apa gula sikit, kita kena taruh telur sebab itulah dia ada uh, apa tu lemak sikit tapi tak banyak. Okey, jadi sekarang ini komposisi yang banyak untuk roti adalah karbohidrat. Okey, dan sedikit saja lemak. Lemak sikit je, memang sikit lagi daripada kacang tanah. Okey, daripada situ kita boleh ramal tau. Sebabnya bila lemak dengan karbohidrat, tenaga yang ada dalam lemak lebih tinggi berbanding dalam karbohidrat. Jadi dekat sini protein pun sama. So kat sini kacang tanah akan hasilkan tenaga yang lebih besar berbanding ikan bilis dan juga roti. Sebab kacang tanah ni dia memang kacang ni datang daripada tumbuhan. So dia memang ada lemak tak tepu. Okey, bercampur pula dengan protein. Sebab itulah tenaga yang ada dalam kacang tanah lebih besar. So kesimpulan yang kita boleh buat adalah kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding roti dan ikan bilis. Itu jawapan dekat sini, kesimpulan dia. Saya tak boleh bagi awak berapa nilai kalori makanan sebab kita tak buat eksperimen ni. Tapi untuk kesimpulan boleh bagilah supaya awak nampak benda tu. Tapi kita boleh assume lah. Maksudnya nanti kan kilojoule untuk kacang tanah paling tinggi. Lepas tu kilojoule untuk ikan bilis. Dia ada protein kat situ kan tinggi. Lepas tu baru ada dalam roti. Rendah sekali lah roti tu. Dia punya tenaga. Okey. Boleh sampai itu dapat? Mula ke semula? Lagi sekali. Boleh. Hak mana? Hak ni? Kesimpulan. Kacang tanah. Kacang tanah mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi. Kacang tanah Mempunyai nilai nilai kalori yang lebih tinggi berbanding roti dan ikan bilis. dah. Gua atas tu ya ke? Ya, hipotesis diterima. Ya. Kita tulis hipotesis diterima. Okey. Okey, so kita pergi kepada perbincangan. Boleh semua? Boleh. Boleh. Adakah nilai kalori dalam sampel makanan yang ditentukan dengan menggunakan kalorimeter lebih besar atau lebih kecil daripada nilai kalori dalam sampel makanan yang sebenar? Okey, lebih kecil. Memang jawapan dia lebih kecil lah. Sebab kita punya sampel makanan tu kecil je kita ambil. Jadi tidaklah tepat sangat. Okey, terangkan jawapan anda. Lagi satu, kenapa? Sebab kalau kita buat dekat sekolah, kita punya kalorimeter bom ni dia tak, macam mana cakap kat awak? Dia tidak tertutup. Awak letak penghadang tu bentuk dia macam nak cakap? Dia gini. Penghadang tu bentuk dia macam ni. Bila dah siap. Saya buka.
Awak nampak tak kertas saya buat ni? Kertas atas laptop saya ni. Nampak tak? Tak nampak. Kecil. Nampak? Nampak dah Tak. aku. Nampak. Saya guna yang... Nampak ke tak? Saya guna. Nampak kertas aku. Memanglah kertas. Macam mana nak buat? Tak kerti Tak boleh, dia kena, kalau saya buka video, memang dia nampak macam ni je lah. So, dekat tengah-tengah ni kita letak kita punya, apa tu, kaki ritot, alat-alat yang kita nak bakar benda. Faham tak? So, dia akan keluar kot sini. Ada haba yang akan keluar ke depan. Dia hanya tutup tepi, belakang dan kiri. Kiri, kanan dan belakang. Depan ni akan ada haba yang keluar. So, sebab itulah walaupun hampir tepat tapi kita tak dapat nilai sebenar. Okey, dalam kalorimeter bom yang sebenar dia memang tutup semua ni. So, pembakaran tu berlaku dekat dalam. Depan ni pun tutup. Jadi, nilai dia kita akan dapat lebih besar. Nilai bom kalorimeter yang kita guna, yang orang saintis gunalah berbanding dengan kita buat dekat sekolah. Sebab kita letak alat kita dekat tengah-tengah ni. Kita letak kaki ritot dan kita letak kacang kita kat sini, dia bakar air, kan? Memang kita tutup dengan apa nama tu? Panggil apa? Kapas. Tetapi haba daripada pembakaran dekat bawah ni, kacang kita tu, dia akan keluar pun ni. Dia akan keluar ke depan. Kalau kita guna ni, dia tak guna kertas tau. Jangan awak tengok guna kertas. Dia guna kepingan aluminium. Memang kerah dah. Tapi kat atas pun dia boleh tubik. Tak lupa pula. Kat atas pun dia boleh tubik. Dekat depan pun dia boleh tubik. Dia punya tenaga pembakaran itu. So dia tidak tepat. Walaupun dia hampir tepat tapi dia tak tepat. Sebab itulah nilai kalori yang kita buat, kita tentukan dekat sekolah ni, dia punya nilai akan jadi lebih kecil daripada yang sebenar. Sampel makanan yang kita buat dalam bom kalorimeter yang sebenar. Kenapa? Sebab berlaku pembebasan haba ke persekitaran semasa proses pembakaran. Okay, even dia guna bom kalorimeter pun tak semestinya betul. Kita akan dapat nilai yang lebih tepat, tetapi masih ada haba yang keluar ke atas. Dia tutup kiri kanan je. Yang bom kalorimeter sebenar. Tapi dekat atas dia masih terbuka sikit. So masih ada haba yang dibebaskan ke persekitaran. Dia akan adalah perbezaan dengan yang sebenar kalau awak makan makanan tu sebenar, bila awak makan makanan tu. Pengoksidaan makanan, pencernaan makanan yang masih tenaga dekat dalam badan awak akan jadi lebih besar sedikit berbanding yang kita test dekat sekolah ataupun guna bom kalorimeter yang betul. Sebab tetap akan ada pembebasan haba ke persekitaran. Macam saya explain tadi lah. Faham kenapa berlaku, kenapa sikit dia punya nilai kalori makanan tu berbanding yang sebenar. Faham tak? Faham. Boleh kan? So, apa nak tulis dekat situ? Terangkan jawapan anda. Pembebasan haba berlaku ke persekitaran. Jawapan dia kena tulis pembebasan haba berlaku ke persekitaran. Tak payah ke atas, ke bawah tak payah. Yang tu je tulis. Pembebasan haba berlaku ke persekitaran semasa proses pembakaran. Kan kat sini kan, B. Pembebasan haba berlaku ke persekitaran semasa proses pembakaran. Okey, sambung. Nombor 2. Namakan satu contoh sampel makanan yang digunakan untuk menganggar nilai kalori dengan menggunakan kalorimeter bagi setiap kelas makanan yang berikut. Okey, yang ini karbohidrat awak buat apa tadi? Saya dah bagi dah. Awak nak letak apa? Roti. Roti. Lemak? Kacang. Kacang tanah. Roti? Ikan bilis. Okey, ikan bilis. So, boleh letak macam itulah. Okey, namakan satu kelas makanan yang tidak mempunyai nilai kalori.
Allah Akbar. Yang ni senang je tapi awak kena fikir. Apa yang tak ada tenaga? Daripada 7 yang saya sebut tadi, ada satu yang tak akan memberikan sebarang tenaga. Serat. Ni serat. Bukan. Lagi. Bukan. Bukan. Sudahlah. Apa yang sudahnya? Kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak, kita ada serat, kita ada mineral, kita ada vitamin, kita ada air. Mineral. Mineral. Tak juga. Vitamin. Habis dah awak sebut semua benda. Baru tu. Air. Ayak. Ya, air kosong. Bukannya air kopi, bukannya air susu, bukannya air Nescafe. Air Tak apa. saja. Tak ada. Kalau awak tak tambah gula dekat dalam air tu tidak akan memberi awak apa-apa makanan. Air adalah pelarut. Pelarut ataupun dia adalah medium untuk menghantar makanan kita, nutrien kita makan dekat dalam badan. Dia pelarut, dia perinci. Sebab tu dia penting walaupun dia tidak membekalkan tenaga. Jadi bila awak makan pinggan siap Malaysia tu suku-suku separuh, luas sekali pinggan tu 7 hingga 8 gelas air. Kenapa? Kenapa? Bukan air manis, bukan air gas kesukaan awak tu. Bukan juga air susu, bukan air kopi, teh obeng, milo beng, bukan. Air kosong. Kenapa? Sebab air kosong ini penting untuk melancarkan, mempercepatkan. Dia adalah medium untuk menghantar makanan kita. Sebab tu kita digalakkan untuk minum air sebelum makan. Bukan minum air selepas makan. Air kosong deh. Bukan awak makan nasi lepas tu awak pergi minum air teh obeng. Macam kat kedai makan. Bukan. Air kosong. Yang paling bagus air kosong yang suam. Zaman-zaman ni sekarang pun itulah yang terbaik. So, tulis jawapan dekat situ. Jawapan dia air. Apa reason dia? Air tidak mempunyai nilai kalori. Kalina, air kerana air tidak mempunyai nilai kalori. Dapat sampai situ? Ada lagi sambungan dia? Okey, air tidak mempunyai nilai kalori dan tidak memberikan sebarang tenaga. Okey. Ada lagi? Dan berapa kali dah ni? Sebenarnya koma juga tadi. Air dia tidak mempunyai nilai kalori. Jadi tidak memberikan sebarang tenaga dan tidak mempunyai unsur karbon. Tu jawapan dia nih. Kenapa air tu tidak ada nilai kalori? Sebab dia tak memberikan sebarang tenaga dan dia juga tak ada unsur karbon dekat dalam dia. Okey, nombor 4 tinggal sajalah. Tak payah. Ada tinggal awak boleh kira ni. Yang ni boleh kira. Yang ni saya ajar tu. Manalah? Saya buka dah tadi. Okey, ni cara nak kira dia. Tadi saya cakap dengan mulut je kan. So, ambil je formula ni. Kacang tanah. Okey, kita masukkan. Nilai kalori makanan dia kena start dengan 4.2. Salin lah sebenarnya. Kalau rajin, lagi elok salin tau. Bila salin tu awak akan dapati apa yang unit yang tinggal. G negatif 1, C negatif 1 kali dengan jisim air. Dia bagi berapa jisim air? 10 gram. Okey, kali dengan perubahan suhu air.
Okey, perubahan suhu air untuk kacang tanah. Awak tengok. Dia bagi dah 75. Kalau dia tak bagi, awak kena apa? Saya dah langgar tempat roti dah. Uh, -4.2 kg -1 darjah Celsius -1 kali dengan isim air 10 gram kali dengan 75 ni. 75 darjah Celsius bahagi dengan isim sampel makanan 1 kali dengan 1,000. Tekan kalkulator. So, tinggal G. Okay. Saya nak tunjuk dekat awak macam mana keluar unit tu. So, sini kita potong. G -1 dengan G dekat sini boleh potong. Celsius pun boleh potong. Celsius -1 dengan Celsius ni boleh potong. Tekanlah kalkulator. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Mesti? Tekan kalkulator. 4.2 kali 10 kali 75 bahagi dengan 1,000. Boleh berapa? Lah lamanya tekan kalkulator. Saya siap dah. Tak ada kalkulator, baru cari kalkulator. Baru cari ke kereta. 0.3. Macam mana awak dapat ni? Bukan. 4.2. Amalina buat 4.2 kali 10 kali 75. Dapat total tu Salah bahagi kali je. 1,000. Sebab bawah ni kita akan dapat 1,000 ni. 1 gram 1 kali 1,000. Awak kena settle atas baru bahagi dengan bawah. Kita akan dapat Bagi berapa tu? 1,000. Darat Adi lepas tu bagi berapa? Bagi 1,000. Bagi 1,000. Okey. Okay, kita gini. Awak buat macam ni. Mula-mula settle atas. Atas berapa dapat? 4.2 kali 10 kali 75. Awak akan dapat 3,150. Kan? Bahagi dengan 1 kali 1,000. 1,000. Maka awak akan dapat 3.15. 1, 2, 3 je. 3.15 kg G -1. Ini saya punya rumus ni ini bukan K ni, J ni. Dapat tak? Dapat. So kenapa K ada kat depan ni sebab kita bagi dengan 1,000. Sebab tu dapat K. Kalau tidak awak buat kalau 3,000 tak bagi yang 1,000, 3,150 tu awak dapat dalam unit JG je. Joule. Gram -1 sebab dia bagi yang 1,000, so kita dapat kilojoule. Okey, boleh lah. So kita pergi kepada soalan nombor 2, ikan bilis. Ikan bilis. Sama je, 4.2 G -1 darjah Celsius -1 kali dengan isim air sama 10 gram kali dengan perubahan haba ikan bilis 35 darjah Celsius bahagi dengan 1 gram dia punya jisim makanan. Untuk jadikan dia kilojoule, kita kena bagi dengan 1,000. Maka kita akan dapat, macam saya cakap tadi lah, settle atas dulu, baru awak boleh buat settle bawah. Dapat berapa ni?
Bawah tu memang confirm bagi dengan 1,000 lah. Ha, 1.47. sama dengan 1.47. Apa saya tulis ni? 47 KJ G negatif 1 sebab G kat bawah. Okey, ni kat sini mesti 1,700 kan? 1,470 lah kan kat atas ni. Okey, untuk roti pula. Roti. Okey, roti pun sama. 4.2. Salin je unit dia. J, G negatif 1. Darjah Celsius negatif 1. Kali dengan 10 gram. Kali dengan perubahan suhu dia 13 darjah Celsius. Bahagi dengan 1 gram. Dia punya GSIM sampel makanan. Tinggal G. Okey, kali dengan 1,000. Nak jadikan dia kilojoule. Okey, jadi kita akan dapat bawah ni 1,000 gram. Kita akan dapat berapa ni? K, J, G negatif 1. Berapa? Harap-harapnya formula ni keluar lah. Tak payah awak hafal. Tapi lebih baik awak hafal lah. Kita tak boleh assume soalan nak keluar macam mana kan. Hafal lah lebih baik. Dapat berapa? Kelas? Namanya tekan kalkulator. 0.546. 0.546. So sini mestilah 546. So ni, senang kan? Kalau tahu formula, senang. Kenapa? Sebab kita hanya perlu masukkan sahaja nilai yang diberi. Nampak? Tadi kita tak buat yang tu sebab kita tak buat eksperimen. Ni soalan bolehlah buat latihan ni. Dia bagi soalan kan? Dia bagi soalan, dia dah bagi dah. Berapa perubahan suhu semua, senang lah. Kita boleh isi dah. Okey. Pukul apa ni? 11, 2 minit. Berhenti ke? Berhenti ke kelas? Nak teruskan? Habis pukul berapa cikgu? Sekarang pukul 11, 5 minit. 11, 2 minit. Kita start tadi pukul 10 tapi saya berhenti lama 5 minit. Nak ganti ke 5 minit tu? Boleh. Buat ni lah. Buat satu soalan ni. Okey. Rekodkan bacaan termometer. Dapat berapa bacaan termometer? Bacaan termometer. Ni ambil sini. Allahuakbar. Alamak. Pembaris. Letak je pembaris kat sini. Dapat berapa ni? 5. Dah baca daripada nombor kecil. Ingat tu. Kena baca daripada nombor kecil. Bukan baca daripada nombor besar. Awak baca daripada nombor besar memang salah lah. Baca daripada nombor kecil. Ambil pembaris. Letak pembaris kat sini. Berapa bacaan awak? Berapa tu? 55? 56? 9. 57, 58, ni 59 lah. Senang je jawapan dia. Allah Akbar. Semua tak ingat. 59. 59 darjah Celsius. Nyatakan pemboleh ubah dimalarkan bagi eksperimen ini. Okey, Rajah 1 menunjukkan susunan radas untuk menghitung nilai kalori bagi beberapa sampel makanan. Nilai kalori, hitung nilai kalori. Kita dapat sebelum ke selepas eksperimen nilai kalori ni? Kita dapat selepas eksperimen. Maka ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sampel makanan dia beza-beza sebelum lagi eksperimen. Maka dia akan jadi PM. Okey. So, pemboleh ubah manipulasi kita adalah sampel makanan. Nampak? Macam mana nak jawab? Ini KPS ni. Kelaskan sampel makanan berikut mengikut kelas sampel makanan. So, protein. Mana? Apa protein? Yang mana protein? Daging. Daging. Telur. Karbohidrat, telur. Okey, jadual 1 menunjukkan
Bacaan termometer selepas pembakaran beberapa sampel makanan. Berdasarkan yang satu nyatakan satu inference yang dapat dibuat. Okay, inference ini kita kena guna PBT. PBT kita apa? Mana kita punya teori? Teori kita cakap menghitung nilai kalori bagi beberapa sampel makanan. So, kita nak tahu nilai kalori lah ni. Yang mana? Awak tengok ni. Yang ni yang saya cakap bila dia tak ada pemerhatian. Awak kena buat tiba-tiba terus inference. PBI ialah apa tu? Inference ialah pemerhatian. Cara nak jawab pemerhatian kerana PBI. PBI tu ni nilai kalori. Pilihlah yang mana nilai kalori paling tinggi dulu. Ni perubahan suhu ni PBO. Sini PM. Dalam gambar rajah, perubahan suhu ni operasinya. So, PBO. Okay. Perubahan suhu PBO. Tapi kita boleh buat dekat sini PBT. PBT apa? Nilai kalori. Kat sini 95, 89, 67. Mana paling tinggi nilai kalori makanan? Awak rasa? Tadi kan awak dah try kira kan? Orang pula dah. Sampel makanan yang mempunyai perubahan suhu yang paling tinggi, dia punya nilai kalori akan jadi tinggi juga kan? Betul tak? Betul. Ni. Ini bukti dia. 75. Kacang tanah 75 perubahan suhu dia. Paling tinggi. Sebab itulah nilai kalori dia paling tinggi. Maka kat sini pun kita boleh tak agaklah ni. Bila 95 darjah Celsius, nilai kalori dia paling tinggi. Ini awak boleh masukkan. Kacang tanah paling tinggi. Ikan bilis kedua. Kan? Yang kedua. Roti yang paling rendah lah ni. Paling rendah. Nilai kalori dia. Allah. Okay, jadi kat sini inference tu kita masuk je lah. Apa pemerhatian dia? Pemerhatian dia awak ambil. Perubahan ni. Kita tulis ni. Ni pemerhatian. Operasi kan? Jadi tulislah tu. Perubahan. Buat dulu lah. Perubahan suhu kacang tanah paling tinggi ke besar? Paling tinggi. Paling besar lah. Paling besar kerana kacang tanah mempunyai nilai kalori paling tinggi. Wah, jawapan dia. Pemerhatian ni, perubahan suhu kacang paling besar. Itu pemerhatian. PBI dia apa? Kita ambil, tadi kan saya kata ni ambil yang ni, nilai kalori. Kerana mempunyai nilai kalori paling tinggi. Boleh juga. Ataupun kerana bagi tahu kacang tanah mempunyai nilai kalori paling tinggi. Lagi sedap lah ayat awak. Okay, faham tak macam mana nak buat inference? Inference, teknik dia ini. Jadi wajiblah ingat cara dia ini. Pemerhatian kerana PBI. PBI ambil kat mana? Ambil dekat soalan. Bahagian atas, mula-mula start soalan ada. Pemerhatian ambil mana? Pemerhatian ambil dalam jadual. Ataupun dalam gambar rajah. Katakanlah awak nak buat untuk roti. Boleh awak buat. Roti, perubahan suhu roti, perubahan suhu air roti paling rendah, paling kecil kerana roti mempunyai nilai kalori paling kecil, paling rendah. Faham tak? Tapi kenapa awak tak ambil ikan bilis? Sebab ikan bilis susah awak nak tulis tu sebab dia tengah-tengah. Jadi awak boleh pilih. Awak nak ambil yang ekstrim besar ataupun ekstrim yang kecil. Itu je pilihan kita selalu buat. Kita pemerhatian pun, kalau kita buat pemerhatian soalan ni, pemerhatian untuk soalan ni kan, awak akan bagi tahu kacang tanah mempunyai perubahan suhu yang paling besar berbanding ikan bilis dan roti. Awak cakap macam tu. Pemerhatian dia. Sebab itulah bila buat inference, awak ambil pemerhatian yang tu je. Perubahan
Kacang tanah mempunyai perubahan suhu air paling besar kerana kacang tanah mempunyai nilai kalori paling tinggi. Boleh, betul Sama je maksud dengan tu. Kalau awak nak buat macam tu. So jawapan dia yang penting ada pemerhatian, ada PBI untuk inference. Jelas tak? Tak nampak lagi ke cara nak jawab inference? Ni awak kena ingat yang ini ni. Cara nak jawab. Pemerhatian ambil daripada jadual aja. Ni jadual. Tulis di balik. Saya ajar dah ke awak cara nak buat pemerhatian yang paling mudah. Cara nak buat pemerhatian yang paling mudah. Ya, saya dah ajar. Awak masukkan nombor 1. 1. 2. 3. 4. Manakala ataupun banding 5, 6, 7, 8. Boleh je tu. So, sampel makanan kacang tanah, perubahan suhu air paling besar. Tapi awak tak boleh tulis masuk nilai. Kata ni besar. Ni kecil. Berbanding ikan bilis ataupun manakala ikan bilis dan roti mempunyai perubahan suhu kecil. Boleh juga. Ataupun kacang tanah. Satulah baca ikut ni. Sampel makanan kacang tanah. Sampel makanan kacang tanah. Perubahan suhu air. 4 ni. Besar. Berbanding. Ikan bilis 5. Dan roti 7. Kecil. Yang ni buat kesimpulan kecil je lah, senang. Tu cara nak buat pemerhatian yang paling mudah. Awak masukkan nombor je. Ambil ayat dia. Tak payah banyak-banyak. Ambil sampel makanan kacang tanah. Ini ambil balik ni perubahan suhu air. Cuma yang ni tak boleh guna nilai. Kena tukar dengan besar ke, kecil ke. Ikut meningkat ke, bertambah ke. Paling banyak ke, paling sikit ke. Yang tu meningkat tak sesuai kat sini Paling besar. Berbanding ikan bilis. Dan roti. Perubahan suhu kecil. Boleh? Itu pemerhatian. Pemerhatian sebab tu kalau orang tak jawab pemerhatian, kalau awak depan saya memang saya ketuk dah. Sebab pemerhatian tu ambil dalam jadual. Kalau gambar pun sama juga. Kalau dalam gambar. Macam ni ada tak dalam gambar? Tak ada? Tak ada. Dalam gambar. Ni kalau dalam gambar, pemerhatian Awak tengok, apa yang beza? Apa yang awak nampak dengan mata? Awak nampak daun hijau. Satu daun kuning. Jadi itu apa tu? Itu apa yang awak nampak? So bagi tahu je lah. Ini apa lagi yang nampak beza? Larutan kalsium lengkap, larutan kalsium tanpa nitrogen. Kita dah ada benda ni. Jadi kita boleh buat. Yang ni 1. Larutan kalsium lengkap. Anak benih jagung, daunnya hijau. Berbanding larutan kalsium tanpa nitrogen. Anak benih jagung, daunnya berwarna kuning. Itulah. Pemerhatian. Kalau dia tanya kenapa? Ni kenapa? Kenapa Inference tau. Awak pilih. Awak nak ambil yang mana? Kalau saya ambil yang ni. Larutan kalsium lengkap. Anak benih jagung, daunnya hijau. Kerana sini ada ni. Kekurangan nutrien. Tidak mengalami kekurangan nutrien. Kalau awak nak ambil bagi pihak larutan kalsium lengkap. Kalau nak ambil bagi pihak larutan kalsium tanpa nitrogen lagi senang. Larutan kalsium tanpa nitrogen, daun anak benih jagung berwarna kuning kerana anak benih jagung kekurangan nitrogen. Ataupun tak payah sebut dengan larutan kalsium tanpa nitrogen. Awak tulis je. Anak benih jagung, daun berwarna kuning kerana kurang. Kurang apa? Nutrien ke apa? Nitrogen. Pak markah. Itu inference tau.
Daripada situ je awak dapat inference. Saya tak tahu lagi soalan ni ada tanya tak inference. Dia boleh tanya inference apa. Sebab soalan KPS ni, memang kita dah ramal dah dia nak tanya apa. Nanti kan dia boleh tanya DSO pula. Apa maksud DSO untuk larutan culture lengkap? Larutan culture lengkap ialah pilih antara 5 tu. Mana? Bahan, proses, mikroorganisma, apa lagi? Tak ingat dah. 2 lagi tu. Pilih lah. Tapi antara 3 tu dapat dah sebenarnya dia bahan. Larutan culture lengkap ialah bahan yang, tengok daun hijau. Nak masukkan daun hijau tu lah. Bahan yang ditunjukkan oleh kesuburan anak benih ataupun ditunjukkan oleh anak benih jagung menjadi warna hijau. Mempunyai daun berwarna hijau. Tu jawapan untuk DSO. Macam senang je, macam tak percaya je. Tapi benda tu lah sebenarnya. Sebab kita dah boleh ramal dah dia nak tanya apa. KPS lah soalan bocor. Sebab tu kalau awak tak dapat jawab sangat-sangat merugikan. Tak apa, jangan risau. Lepas ni awak akan jumpa dan awak akan lebih mahir lah. Okay lah, kita berhenti kat situ lah. Ustaz senyap je. Tak ada orang respon pun. Ada. Aku telur karbohidrat. Gapa presiden? Telur karbohidrat. Telur karbohidrat ke? Telur dia ada protein. Dia telur protein. ni bukan dia tak ada karbohidrat, tak ada rasa. Dia ada protein. Telur putih tu protein, tapi telur kuning tu ada lemak, kolesterol. Tu cikgu tulis kat karbohidrat. Itulah. Telur. Oh, bijirin lah ni. Dia bijirin. Bijirin. Tapi bijirin dia ada ni. Dia ada serat juga. Kalau saya tulis bijirin. Ni saya tengok skema ni. Skema dia bagi telur. Tak ada. Karbohidrat tak ada telur. Pisang aku. Telur tak ada karbohidrat. Pisang? Pisang. Nantilah saya cari dalam internet dulu. Jawapan dia. Skema tulis telur. Nanti saya confirmkan jawapan dia. Takut pisang ada karbohidrat tak tahu. Nanti lah. Tapi telur setahu saya putih tu protein. Kuning itu kolesterol. Pisang ada cikgu. Pisang ada? Sebab orang main badminton, dia letih pun makan pisang. Oh. Okay. Nanti kena cari dulu. Itu pengalaman awak. Nanti kita kena confirmkan dengan saya kena cari dulu. Bolehlah berhenti. Saya rasa saya nak pergi cocok vaksin ni. Cikgu selamat lagi cocok vaksin. Doa. Dos kedua. Cocok mana? Betul macam cikgu lengah. Aku jangan tengok lekat tu. Tak ada je. Awak ingat tulang saya ada magnet. Itu bukan melekat tu sebab ni je. Apa tu dia ada daya lekatan dengan lekitan. Ambil awak. Dia ada daya. Oh, sebab dia peluh dia tu lekat. Tak, dia ada daya lekatan dengan lekitan. Tak apalah, tak payahlah awak tahu benda tu. Agenda aluminium. Aluminium. Okeylah. Beres lah. Saya nak siap-siap nak pergi. Pukul 12 appointment. Okay. InsyaAllah jumpa lagi next week. Hari? Selasa. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Amin.